Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar rahimani wa rahimahullahu ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kembali bacaan kitab Umdatul Ahkam. Setelah kita selesai membaca hadis Humran Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga setelah kita membaca hadis Abdullah bin Zaid yang panjang lebar kita bincang dalam 2 atau 3 pengajian, 2-3 kelas berkenaan dengan wuduk, maka kita hari ini kita sambung hadis seterusnya, hadis yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bisanad al-muttasil ilaih, sanad bersambung kepadanya, an Aisyah radhiyallahu anhu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ataupun Nabi SAW, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka yu'jibuhu. Yu'jibuhu maksudnya menyukakan dia, menyenangkan dia. Maksudnya dia suka. A'jaba yu'jibu menyebabkan dia suka. Suka memulai dari sebelah kanan. At-tayammun. Nanti kita akan huraikan satu-satu masalah ni. Fi tana'ulihi, dalam memakai, mengenakan sandal. Maksud menggunakan selipar, pakai kasut. Tana'ul. Wa tarajjulihi. Wa tarajjul. Tarajjul apa dia? Sikat. Menyikat rambut. Wa tuhurihi. Dan suka mulakan pada dengan kanan ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi. Dan pada semua urusan yang baik. Pada semua urusan yang baik. Pertama kita huraikan berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha dahulu. Sebelum ni kita jumpa hadis Aisyah, cuma tidak dihuraikan dengan detail sebab dia bersama dengan hadis Abu Hurairah. Hari ini kita bincang dengan detail Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah binti as-Siddiq. As-Siddiqah maksudnya dia ni perempuan yang membenarkan, wanita yang membenarkan. As-Siddiqah binti as-Siddiq. Kunyahnya Ummu Abdillah. Kunyahnya Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha panggil dia Ummu Abdillah. Adakah kerana sebab dia ada anak nama Abdullah? Tidak. Ini kerana berdasarkan anak kepada adik-beradik dia. Iaitu Asma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ada anak nama Abdullah. Itu Abdullah bin Zubair. Jadi dikatakan dia nama Ummu Abdillah sebab dia menamakan dia Ummu pada anak saudara dia, anak adik perempuan dia atau anak kakak dia, Ummu Abdillah.
Asma. Asma kakak. Bi'idznillah minan Nabi. Kerana itu datang daripada izin daripada Nabi SAW. Boleh ke macam tu? Boleh. Okay. Maksudnya kalau orang tak ada anak, dia nak kunyahkan dia dengan anak saudara dia. Boleh. Kalau dia sayang anak saudara tersebut. Abdullah bin Zubair, antara orang yang banyak mengaji dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai orang jadi jealous dengan Aisyah Abdullah bin Zubair. Dia kata, wahai Abdullah, kau ni, ialah makcik kau Aisyah radhiyallahu anha, satu kau jadi alim, kau boleh masuk jumpa dia bila-bila masa. Maknanya dia bukan mahram dia kan. Okey, dia mahram dia. Dia mahramnya. Dia mahramnya, dia tak boleh kahwin dengan dia. Maka sebab itulah dia selalu Abdullah bin Zubair selalu mengaji dengan dia. Okey. Wa qad jaa bi ba'd ar-riwayat annaha tukanna bidzaka bi saqatin laha. Ada riwayat kata Aisyah dia pernah mengandung. Ada riwayat kata Aisyah dia pernah mengandung dan gugur. Dan dia telah menamakan yang kandungan itu dengan Abdullah. Ini riwayat Ibnu Sunni. Riwayat Ibnu Sunni. Namun penamaan ini tidak sahih. Tak sahih. Maksudnya tak sahih cerita ni. Yang sahih yang pertama itu dikunyahkan dengan apa dia, anak saudara dia. Dan kita dalam Islam dah kata al-am sinwul ab. Dalam hadis sahih Nabi SAW kata al-ammu sinwul abi. Pakcik itu kedudukannya macam bapak. Maksudnya, yalah, kita kena hormat pakcik kita, adik-beradik bapak kita macam kita hormat bapak kita. Sinwul ab. Dan dalil bahawa mereka itu ialah orang yang seolah-olah macam bapak kita, kerana mereka tu, maka mereka adalah kita punya wali. Termasuk sekali wanita nak menikah. Kalau tak ada atuknya, tak ada bapak dia tak ada, atuk dia tak ada, adik-beradik dia tak ada, dia kena pergi kat pakcik dia. Jadi, sinwul ab. Kalau ayah dia pula meninggal, kemudian mak dia pula miskin, maka adik-beradik lelaki dia kena tanggung dia, kena bantu dia dalam untuk menanggung nafkahnya, beri nafkahnya kalau tak ada atuk dan seumpama dengannya. Jadi barakallahu fiik. Sebab tu bolehnya kita mengkunyahkan kepada anak saudara kita, tak ada masalah. Ayahnya Ma'ruf As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar nama dia sebenarnya apa? Abdullah. Yang asalnya Abdul Ka'bah. Nabi SAW kata tukar, tak boleh pakai Abdul Ka'bah. Sebab dalam kaedah dalam Islam tidak boleh kita mentakbidkan. Takbid maksudnya kita meletakkan nama Abdullah kepada Abdun ke Abdullah. Abdun itu kepada makhluk. Abdul Ka'bah, Abdul Muhammad. Okey. Walaupun maksud dia mungkin dia kata Abdu, niat dia hanya maksud dia hamba macam hamba sahaya contohnya. Tapi Nabi larang. Nabi kata, jangan kamu katakan kepada hamba-Mu ya abdi wa ya amati. Jangan kamu katakan kepada hamba-Mu wahai hambaku ya abdi. Kalau hamba perempuan pula Nabi kata jangan kamu katakan ya amati. Jangan kamu kata hamba perempuan amah. Dalam bahasa Melayu amah tu maksudnya pekerja. Kan tukang cuci amah. Tapi dalam bahasa Arab amah maksudnya hamba perempuan. Ketika kita baca doa ketika kita dalam kesedihan ni, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, sungguh aku ni hamba-Mu dan anak kepada hamba-Mu dan anak kepada hamba perempuan, hamba lelaki-Mu, ibnu abdika wa ibnu amatik, dan anak kepada perempuan, anak kepada hamba perempuan. Tetapi Nabi katakanlah gulami, fatati. Tapi katakanlah wahai budakku, wal gulam dia pakai perkataan gulam, wahai fatati. Itu contohnya. Sebab itulah Nabi SAW tukar nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah kepada Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah pula nama dia Uthman bin Amir. Jadi Aisyah radhiyallahu anha binti Abdullah binti Uthman bin Amir. Aku sebut sini orang tak kenal kan. Jadi Aisyah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu nasab Abu Bakar As-Siddiq Aisyah radhiyallahu anha tu pada Murrah. Abang Nabi Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik kan. Ka'ab.
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Murrah bertemu pada Murrah. Nasab Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Okey. Dan Abu Bakar As-Siddiq lam yakhtalif ismiha dan tidak ada khilaf pada namanya, dan juga bukan Aisyah radhiyallahu anha tak ada khilaf pada namanya, dan juga tak ada khilaf pada nama ayahnya, tak ada khilaf pada nama bapa atuknya. Dan Aisyah Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai Atiq. Atiq itu apa? Sebab dia banyak membebaskan hamba. Banyak membebaskan hamba. Adapun ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Rumman. Namanya Ummu Rumman. Kita kena kenal lah. Ummu Rumman itu Zainab binti Amir. Zainab binti Amir. Barakallahu fikum. Okey. Okey. Dan dia ni kalau kita tengok keturunan Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Asma bin Abu Bakar bin Abdul Rahman. Okey. Muhammad bin Abu Bakar bin Abi Quhafah. Yang ni antara 4 orang yang sahabat yang bersambung-sambung keturunan dia. Okey. 4 orang yang sahabat. Jadi keturunan Abu Bakar As-Siddiq ni dia daripada Abdullah bin Zubair, Asma, Abu Bakar dan ayahnya Abu Quhafah. 4 ni kita kata al-arba' al-mutawalidun. Ada yang 4 ni semua sekali dia, bapa dia, atuk dia dan moyang dia semua sahabat. Ini tak ramai yang macam tu. Dia ayahnya. Siapa dia? Abdullah bin Zubair. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Anak kepada Abu Bakar dan Abdul Rahman dan Abu Quhafah. Abu Quhafah sahabat Nabi. Abu Quhafah sahabat Nabi. Abu Quhafah ni terkenal, rambut dia putih. Putih sangat. Sekali Nabi kata, kenapa wahai Abu Quhafah rambut kau ni putih sangat macam burung. Nabi kata, pakailah inai, tapi elakkanlah yang warna hitam. Jangan pakai yang warna hitam. Abu Quhafah. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq agaknya sebab genetik dia banyak uban ikut ayah dia. Lepas tu masa Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dengan Nabi SAW pergi ke Madinah, orang mula-mula sangka Abu Bakar As-Siddiq tu Rasulullah SAW sebab nampak lagi tua. Sebab Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq beza dia umur 2 tahun je. Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq beza dia umur 2 tahun saja. Okey, Aisyah radhiyallahu anha dia kahwin dengan Nabi SAW sebelum hijrah. Sebagai ulama kata 2 tahun sebelum hijrah. Okey. Ada yang kata 3 tahun sebelum hijrah. Dan ketika Nabi SAW berkahwin dengannya, ketika itu dia berumur 6 tahun. Dan ini ialah riwayat daripada Al-Bukhari dan riwayat yang telah banyak daripada para ulama. Tak perlu kita petikaikan lagi. Isu kahwin dengan orang berumur 6 tahun ni kita selesai dah. Itu dalam Islam boleh berkahwin apabila umurnya boleh berkahwin. Cuma nak bersamanya iaitu ketika dia dah baligh. Nabi kemudian al-bina. Kemudian Nabi bersama dengan dia ketika ba'dal hijrah. Ketika Nabi SAW nak pergi perang Badar. Maksudnya di akhir tahun pertama ataupun tahun kedua hijrah tu. Sebab bulan perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijriah. Pada 17 Ramadan. Itu perang Badar. Jadi Nabi dah bersama dengan Aisyah duduk sekali ketika lebih kurang dah nak berlakunya perang Badar. Dan wafatnya Nabi SAW ketika itu Aisyah berumur 18 tahun. Dan kalau kita tengok ini antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Aisyah radhiyallahu anha satu isteri muda dengan Nabi. Supaya Aisyah radhiyallahu bila dia muda, dia boleh meriwayatkan daripada Nabi SAW. Dia punya hafazan dia kuat. Dia boleh ingat. Dia boleh hafal hadis Nabi SAW. Sebab itulah kita kata kenapa antara hikmahnya Allah SWT jadikan Aisyah radhiyallahu anha satu isteri muda yang ada dengan Nabi SAW.
Kan? Okay. Dan itulah barakallahu fikum. Dan antara kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi SAW ni banyak isteri juga adalah kerana supaya boleh banyaknya hadis-hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Nabi. Dan kita tengok kalau orang tu nak tahu dia ni baik ke tak, dia dah tanya orang yang paling rapat dengan dia. Kalau orang yang datang masa kuliah, orang tak tahu dia baik. Mungkin nampak baik, kata macam kalau ustaz, oh nampak baik, Masya Allah. Sekali tengok rupanya dekat rumah ni, dia ni kasar, ganas, umpama dengan ni. Macam berlaku yang banyak zaman sekarang. Rupanya dia boleh pukul isteri. Nampak ke depan, Masya Allah, nampak macam baik je. Nampak macam bertakwa je. Yang tahu sebenarnya hakikat seorang tu ialah isteri dia. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah jadikan bagi Nabi tu ada isteri yang ramai, dan semua ke-11 isteri Nabi SAW. Dan 9 ketika Nabi masa Nabi wafat, ada 9 yang hidup. Semuanya meriwayatkan perkara yang hanya baik-baik saja daripada Nabi. Tak ada satu pun. Kalaulah Nabi baik pada isteri muda sahaja dan kasar di situ, pasti ada riwayat. Sebab apa? Sebab dia 9 orang. 9 orang. Kalau hadis tak jadi mutawatir kan, dia mesti lebih daripada 3. Kan? Kita tahu hadis mutawatir apa? Apa yang diriwayatkan lebih daripada 3 orang yang mereka itu mustahil mereka itu bersepakat untuk membuat satu kedustaan terhadap Nabi SAW. Dan semua sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi SAW, semuanya meriwayatkan perkara yang terbaik daripada Nabi SAW. Tak pernah aku tengok orang yang paling baik, Nabi SAW yang paling baik, Nabi SAW yang paling lemah lembut, Nabi SAW di rumahnya tak pernah sekalipun benda yang dia tak buat, dia kata kenapa tak buat, kalau benda yang dia buat, kenapa dia kata kenapa kamu buat begitu. Nabi SAW memudahkan masuk rumahnya dengan siwak. Cantik, Nabi selalu siwak dulu. Ila akhir. Nabi SAW selalu setiap hari walaupun ada giliran tidur pada rumah isterinya, tapi Nabi setiap hari akan tengok isterinya. Semua orang Nabi akan pusing ke rumah semua isterinya dan akan tengok keadaan mereka, tanya macam mana makan hari ini, macam mana keadaan kamu hari ini. Walaupun malam tu ada gilirannya, tapi siangnya pasti Nabi akan tengok isterinya bergilir. Kenapa saya bawa cerita ni, tuan-tuan? Saya nak bawa cerita ni bahawa ada laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya ada pada Rasulullah itu uswah hasanah. Okey. Jadi kepada siapa yang seorang lelaki yang ada isteri, maka perhatikan Nabi SAW tidak pernah pukul. Aisyah radhiyallahu anha kata tangan Nabi SAW tak pernah sentuh isteri, taklah pukul pun. Walaupun dalam Quran kata boleh pukul. Satu sebab isteri-isteri Nabi ni solehah semua. Satu Nabi sendiri pun tak pernah, tangan Nabi tak pernah pukul wanita. Yang kedua ialah supaya, tadi saya sebut tadi, supaya mereka boleh sampaikan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Manusia ni 6 jam dia di rumah. 4 jam. Sekarang musim PKP lagi lah. 24 jam kat rumah. Jadi banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dari segi cara berpakaian, dari segi cara berjalan, cara duduk, cara makan, cara tidur, cara bangun, cara mandi, cara gosok gigi. Semuanya adalah sunnah. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran dan surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala kata وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْحِكْمَةِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَذْكُرْنَ, dan sebutlah wahai isteri-isteri Nabi sekalian, مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنَ الْآيَاتِ, apa yang telah dibacakan daripada ayat-ayat Quran di dalam rumah kamu. Contoh macam kisah قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي surah Mujadilah. Turun dekat rumah Nabi SAW, rumah Aisyah. Turun dekat rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang wanita datang, jumpa Nabi SAW, dia mengadu kepada Nabi SAW bahawa suaminya telah menziharkannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, masa perempuan tu bercakap dengan Nabi SAW, aku tak dengar, aku tak jelas. Tiba-tiba turun ayat Quran cerita Allah Ta'ala dengar perbincangan Nabi dengan wanita tersebut dengan begitu jelas. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar aduan seorang wanita yang telah bercakap dengan kamu wahai Muhammad fi zawjiha wa tashtaki ila Allah.
Dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala dengar apa perbincangan kamu berdua. Kata Aisyah radhiyallahu, subhanallah, maha suci Allah yang mendengar sekalian suara dalam sekalian bahasa. Sebab itulah kita kata barakallahu fikum. Kat sini saya ada satu faedah walaupun kita pelencong sikit. Syiriknya orang yang kata kamu seru dia nama wali-wali, wali-wali itu akan datang membantu kamu. Bila kamu kata kamu seru dia nama wali, wali itu akan datang dan bantu kamu dengan dia punya kemuliaan dia dan seumpama dengannya, kamu dah samakan orang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak kata Aisyah tadi, aku dalam rumah tadi aku tak dengar, aku dengar dawi sautihi, aku dengar hanya dengan macam tu je. Dan Allah Ta'ala boleh dengar. Macam mana pula orang yang boleh tahu pula seluruh suara dalam dunia. Apatah lagi tak boleh tahu apa dalam hati manusia lain. Sebab tu saya minta maaf saya nak menyelit sikit kat sini. Walaupun tengok filem tu haram, tapi saya tahu kebanyakan orang kita ni tengok cerita, tengok juga, tengok cerita X-Men lah benda lah. Kadang-kadang anak kita pun tengok juga. Kadang-kadang tengok cerita X-Men, kadang Profesor X tu kan, dia boleh tahu apa dalam otak semua manusia. Kita kena komen kat anak kita, benda tak betul. Tak ada manusia ada kuasa boleh tahu semua apa yang di dalam. Tak ada manusia yang boleh tahu apa yang di dalam hati manusia semua. Okey, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa jadi? Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha disebabkan dia tu muda dengan Nabi. Dan ketiga pula, kenapa Allah Ta'ala takdirkan dia ni satu isteri yang sangat muda supaya ada orang yang kuat ingatannya. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia sangat kuat ingatannya dan dia adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau tak silap saya orang yang kedua lepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tak ada. Okay. Dan sebab itulah banyak tabi'in riwayatkan daripada Masruq, Urwah, Sa'id bin Musayyib, Ibn al-Qasim, banyak. Al-Qasim bin Abi Bakar As-Siddiq, banyak. Sebab itu dalam hadis Sahih Bukhari ada 193 hadis yang diriwayatkan oleh yang sepakat Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari saja 53, dalam Muslim ada 68 hadis riwayat daripada Aisyah. Yang riwayatkan daripada Aisyah, daripada yang meriwayatkan daripada Aisyah, siapa dia? Abdullah bin Abbas. Yang sahabat meriwayatkan dia. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Qais, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu. Yang riwayatkan pula daripada Masruq saya sebut tadi, Masruq bin Ajla', Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair. Ini semua yang hebat. Urwah bin Zubair. Itu anak Abdullah bin Zubair juga. Urwah juga antara yang banyak bersama dengan Aisyah akhirnya jadi orang yang sangat alim, jadi fuqaha. Jadi fuqaha Makkah, Madinah, fuqaha al-Madinah, fuqaha sab'ah. Jadi apa kelebihan Aisyah radhiyallahu anha? Pertama, Nabi SAW kahwinnya lepas Khadijah. Jadi ini sahih. Sebagai ulama dia khilaf. Okey, adakah Nabi kahwin dengan Saudah dulu atau kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha? Yang sahihnya Nabi kahwin dengan Aisyah dulu. Tapi sebabkan Nabi tak bersama dengan Aisyah, kemudian Nabi kahwin dengan Saudah, jadi orang nampak macam seolah Nabi kahwin dengan Saudah dulu. Saudah binti Zam'ah. Okey. Ya tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin wa bana alayya wa ana bintu 90. Nabi SAW telah berkahwin dengan aku ketika itu aku berumur 6 tahun dan telah bersama dengan aku ketika 9 tahun. Dan 9 tahun zaman Nabi SAW, saya mungkin tuan-tuan dah pernah dengar banyak kali. Dan 9 tahun zaman Nabi bukan 9 tahun macam zaman kita. Sesungguhnya kita kata berbeza-beza budaya, cuaca dan juga pun kedudukan ekonomi dan seumpama dengannya menyebabkan perubahan dalam perbezaan dalam masalah perkahwinan ni. Kalau zaman sekarang masih ada lagi kan orang yang berumur 10 tahun dah kahwin. Nenek saya dulu kahwin umur 15 tahun. Lepas tu sebelumnya lagi nenek saya sebelum tu lagi kahwin umur 13 tahun. Maka dia bukannya satu benda yang pelik. Betul kitab-kitab fiqh Syafi'i dia sebut seorang tu boleh jadi nenek umur 19 tahun. Macam mana boleh 19 tahun jadi nenek? Dia kata umur 9 tahun dia dah balik. Kemudian dia menikah. Dia menikah, dia dapat anak. Mengandung dapat anak. Kemudian anak dia pula berumur 9 tahun. Jadi 9 tambah 9, jadi 18. Jadi anak tu pula kahwin lepas tahun, umur 11 tahun dah jadi nenek dah.
Berlaku pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 200 tahun lepas Nabi SAW wafat. Jadi tak ada isu. Tak ada isu di situ. Sebab itulah orang yang nak duk cakap pasal isu ni, dia pandang daripada pandangan orang zaman sekarang. Lepas tu kalau dekat negara barat tu bukan main. Bagi saya tak boleh accept ni Nabi SAW kahwin dengan budak pedophile. Itu kan pedophile. Kalau itulah pedophile, Abu Jahal akan pakai modal tu dulu. Ini satu poin yang paling sangat penting yang kita kena faham, bahawa kalaulah benda tersebut adalah satu keburukan, satu jenayah pada zaman tersebut, orang yang pertama yang akan gunakan modal tu siapa? Mestilah orang munafik. Yang kedua, orang Yahudi. Yang ketiga, orang Nasrani. Yang keempat, orang musyrikin. Betul tak? Masa Nabi kahwin dengan Aisyah, ketika Nabi dekat Mekah lagi. Masa tu, 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Maksudnya orang musyrikin akan pakailah hujah tu. Tengok Muhammad ni, tengok dia kahwin dengan budak kecil, gila seks. Kalau betul lah benda tersebut ialah satu jenayah pada zaman tersebut, maka orang musyrikin akan pakai modal tu dulu. Kalau pergi Madinah pula, pergi Madinah ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani. Mestilah ketiga-tiga ni akan gunakan. Yahudi akan gunakan ni untuk burukkan Nabi, akan tersebar di seantero negara Arab masa tu bahawa Nabi kahwin dengan budak kecil. Tapi hakikatnya begitu tak ada satu riwayat pun. Itu kita kata masalah tu. Dia sekarang ni Itali masih lagi di setengah-setengah daerah di Itali umur 13 tahun boleh kahwin. Dan tidak mustahil beberapa bulan yang lepas saya baca surat khabar ada budak 11 tahun telah mengadakan hubungan seks bersama kawan-kawan dia di Malaysia ini 11 tahun. Apa yang kita katakan pasal isu dalam Islam boleh menikah. Okay. Cuma ke atas pemerintah dia tengok tak sesuai lagi. Pemerintah boleh halang benda tersebut. Tak sesuai lagi. Tengok Allah macam apa je lagi. Belum lagi persediaan dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya. Ya. Ada setengah orang anak dia umur 13 tahun macam budak kecil lagi. Tapi ada setengah orang anak dia 13 tahun macam anak dara dah, tua dah. Jadi ini berbeza-beza ikut orang, ikut masyarakat, ikut suasana dan ke atas pemerintah lah benda tu. Kalau dia setengah-setengah negara barat umur 13 tahun dah jadi satu legal marriage, dia punya illegal age untuk perkahwinan. Pada zaman Nabi 1000 tahun yang lepas, pasti berbeza dia punya kedudukan. Jadi dalam masalah ini tuan-tuan janganlah pening-pening kepala sangat. Allah, kenapalah. Okey. Dan pasti akan ada sebab apa? Sebab umat inilah tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umat ini dalam satu kesesatan. Kalau benda itu mungkar, pasti akan ada orang yang menyebutnya, namun tidak ada berlaku seperti itu. Dan Nabi SAW kahwinnya pada bulan Syawal dan bersama dengan ini pada bulan Syawal. Sebab tu setengah ulama' dia kata afdal kahwin bulan Syawal. Wallahu ta'ala alam besar. Yang kedua, apa lagi kelebihan Aisyah radhiyallahu anha? Al-Quran turun menjelaskan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Surah An-Nur. Iaitu berkenaan dengan Aisyah bebas daripada tuduhan-tuduhan zina. Sebab itulah tidak, kata para ulama, tidak cukup dengan semata-mata Jibril datang beritahu kat Nabi bahawa Aisyah ni radhiyallahu anha ni seorang wanita yang bersih, suci daripada tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Bahkan turun ayat yang khas. Betul bila turun ayat tu yang kata Aisyah, Nabi SAW bila berlakunya fitnahkan Aisyah tu, hadithatul ifk tu, kejadian al-ifk tu, Nabi macam dia tengah-tengah, Nabi tak confirm. Nabi tak sokong, Nabi macam KIV dah, Nabi diam je. Nabi tak defend Aisyah, Nabi tak juga sokong fitnah tersebut. Tapi Nabi diam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, aku dah nampak ada berubahnya kemesraan Nabi SAW. Yang sebelum tu, Nabi kalau jumpa nampak mesra. Ialah seorang isteri, dia chemistry dengan suami, nampak dia mesra. Tetapi lepas tu dah lama tu Aisyah radhiyallahu anha macam dia Nabi hanya bagi dia SAW hanya masuk dan tanya apa khabar, okey ke tak, macam tu je. Akhirnya mula dah rasa, dan masa tu dia tak sedar lagi bahawa dia fitnah tu tersebar. Sehinggalah ketika dia pergi
dia pergi ke tandas, dia bersama dengan hamba dia tu cela anak dia Mistah, Mistah. Dia kata, celaka Mistah. Aisyah kata, kenapa kamu kata celaka Mistah? Bukankah Mistah, mesti dia tersadung. Mistah ni, Mistah ni, dia tersadung kaki dia, macam terjatuh. Dia sebut celaka Mistah. Anak dia sendiri, dia marah. Jadi Aisyah kata, kenapa kamu kata Mistah macam tu? Mistah ni bukan pergi perang Badar ke? Masa tu rupanya Mistah dah terkeluar, dah tercerita bahawa tersebarnya. Jadi anak dia pun terlibat juga. Anak Mistah tadi terlibat juga dalam menyebar-nyebar. Sebab tu antara Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit juga terlibat. Barirah, hamba Umar Khattab radhiyallahu anhu juga terlibat dengan menyebarkan cerita. Biasalah dah bercerita-cerita tu dah tersebar. Okey. Sebab itulah Allah Ta'ala telah menurunkan satu ayat yang khusus yang menceritakan tentang bahawa Aisyah ni bebas dari tuduhan. Jadi ini satu kemuliaan. Antara hikmahnya berlaku kisah ini adalah ia satu bentuk kemuliaan kepada Aisyah bahawa dia telah confirm suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain walaupun tak terlibat dengan fitnah, tapi tak ada ayat yang mengkonfirmkan bahawa dia suci. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, itulah bila sebagian sahabat bila diriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia akan kata haddatsatna al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat. Telah menceritakan aku seorang wanita yang telah disucikan daripada langit yang daripada langit yang 7. Siapa tu? Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang kedua. Kita adapun cerita dia detail, tuan-tuan boleh tengok sama ada rakaman video Ustaz Aziz Sobri tafsir surah An-Nur, ataupun tengok ada pengajian saya sendiri tu Zadul Ma'ad berkenaan dengan kisah ni dengan detail. Ada kisah ni, kisah hadits ifk. Boleh rujuk kisah dia dengan detail. Kita huraikan kisah hadits ifk ni tak saya dekat sebulan. Dekat sebulan atau 3 minggu kita huraikan kisah ni dengan begitu detail sekali pada pengajian tersebut. Jadi bukan sini makamnya untuk kita cerita. Yang ketiga, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi kata fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Nabi kata kelebihan Aisyah radhiyallahu anha berbanding dengan wanita-wanita lain ialah seperti kelebihan tharid, satu jenis makanan banding makanan yang lain. Nabi SAW, antara makanan yang Nabi suka ialah tharid. Tharid ni macam bubur lah, bubur yang ada daging dalam tu, ada potongan-potongan roti dalam tu, tharid. Nabi suka tharid. Nabi sangat suka. Dan Nabi kata kelebihan Aisyah, hanya aku lebih suka Aisyah banding yang lain seperti kelebihan tharid atas kelebihan lain. Kelebihan yang keempat, kata Nabi SAW, anna Jibril yuqri'uka salam. Dia kata, ya Aish. Nabi panggil Aish dengan nama yang mesra. Nabi potong namanya. Aisyah panggil, ya Aish. Ya Aish. Katanya, ya Aisyah. Jadi bahawa kita boleh potong. Tapi cuma potong tu biarlah potong kena dengan maksud. Aish tu tentang maksud lagi. Jangan potong tak kena maksud. Muhammad jadi Mat. Abdul Rahman jadi Man. Itu orang kita. Jadi hilang maksud dia yang baik. Aish, ya Aish. Hada Jibril yuqri'uka salam. Ini Jibril telah beri salam kepada kamu. Dan kita semua tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebab malaikat Jibril ni, malaikat ni dia takkan turun melainkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala dia takkan malaikat Jibril ni dia takkan turun melainkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik. Saya ambil ayat Quran, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Allah Ta'ala kata dalam surah Maryam ayat 19. Ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik.
Wa ma kana rabbuka nasiya. Itu dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa ma natanazzalu. Wa ma natanazzalu. Iaitu Jibril, dia takkan turun melainkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jibril, dia takkan turun melainkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma natanazzalu. Dan kami takkan turun. Illa bi amri rabbik. Melainkan dengan perintah Allah Ta'ala. Tuhan kamu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan milik Allah Ta'ala lah apa yang di depan kita, apa yang di belakang kita, dan apa antara keduanya. Boleh juga maksud depan tu ialah apa yang akan datang, dan apa yang telah lalu, dan apa yang sedang berlaku. Maksudnya, malaikat Jibril turun nak bagi salam dekat Aisyah itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka special. Bukan malaikat Jibril datang sesaja turun, kebetulan jumpa Aisyah, bagi salam dekat Aisyah. Bukan macam tu. So, malaikat ni dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. La ya'sunallah ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi antara perintah Allah Ta'ala pada Jibril itu turun dan bagi salam. Turun dan bagi salam kepada turun dan bagi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan apa kelebihan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang tak ada pada orang lain. Lagi, apa kelebihan Aisyah radhiyallahu taala? Okey. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak menikahkan Nabi dengan Aisyah tu, Nabi dah mimpi dah berkenaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam mimpi itu Nabi dah nikahkan, Allah Ta'ala dah nikahkan Nabi dengan Aisyah. Okay. Sebab Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam mimpi itu, hadza mara'atuk. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, inilah dia, hadhihi imra'atuk. Dia tunjuk Aisyah, inilah isteri kamu, wahai. Allah Ta'ala kata kat Nabi SAW. Masya Allah. Okay. Sedangkan maksudnya apa sahaja kelebihan yang ada pada isteri Nabi yang lain ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita kata kan Zainab yang dia kata Allah Taala menikahkan dia daripada langit, begitu juga dengan Aisyah. Cuma cara Aisyah lain dalam mimpi. Dan Allah Taala kata, wahai Muhammad, ini adalah isteri kamu. Okey. Nah, jadi itu kelebihan Aisyah. Menarik lagi cerita Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Para sahabat semua dia akan tunggu Nabi punya turn ketika Aisyah baru mereka bagi sedekah, baru mereka bagi hadiah kepada Nabi SAW. Okey. Sebab mereka tahu Nabi paling suka Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi paling suka Aisyah radhiyallahu anha, maka para sahabat yang lain semua bila turn Aisyah, mereka semua akan datang ramai-ramai pergi rumah Nabi, ziarah Nabi, bagi hadiah kepada Nabi SAW. Okey, mungkin ada orang yang timbulkan persoalan. Kata, Ustaz, macam ni tak adil lah Ustaz. Tak adil lah Ustaz. Kata, Nabi sayang Aisyah lebih. Sama tuan-tuan, dalam masalah adil ni, antara isteri ni, keadilan hati itu bukan yang diambil kira. Diambil iktibar itu bukan keadilan dari segi dalam hati. Yang diambil iktibar itu adalah keadilan dalam cara bermuamalah, cara berurusan. Dari segi nafkahnya, dari segi turutannya, dari segi waktunya, dari segi rumahnya, dari segi makanannya. Itu yang diambil kira sebagai iktibar dari segi keadilan tu. Sebab itulah Nabi SAW, hadis riwayat An-Nasa'i dan juga lain-lain. Nabi berdoa. Dalam bahkan dalam, kalau tak silap saya, dalam Bulughul Maram dan juga dalam Syama'il disebut. Kalau saya salah, betulkan. Iaitu Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku dah bagi dah setiap orang ni hak masing-masing. Maka janganlah ya Allah, kata, jadikanlah aku ni adil terhadap isteri-isteriku semua. Maksudnya Nabi dah berusaha untuk melakukan adil. Tapi dalam masalah hati, itu kita bukan boleh paksa. Ma ja'alallah min qalbaini fi jawfi. Ma ja'alallah min qalbaini fi jawfi. Kata Allah Ta'ala tidak jadikan ada dua hati dalam satu manusia. Saya cek ayat Al-Quran. Ma ja'alallah min qalbaini. Ma ja'alallah lirrajul min qalbaini fi jawfi. Surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala tidak jadikan dalam hati manusia itu ada dua hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Ma ja'alallahu min rajulin min qalbaini fi jawfi. Maksudnya apa? Okey. Kata Tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, antara maksudnya ialah hati manusia ni dia takkan ada sama cinta pada satu orang, hatta pada anak sendiri. Hatta pada anak sendiri. Kalau orang tu dia ada banyak anak, ramai anak, 7 ke 6, dia takkan semua 6 tu cinta dia sama je, tak. Dia mesti ada satu anak yang lebih sikit. Dan itu terzahir. Kadang-kadang ada seorang anak bongsu dia nampak sangat mak. Kata mak ni kalau dengan adik bukan main lagi. Kita ni dia kecil hati. Kadang-kadang kita pun kecil hati. Ataupun dalam banyak-banyak anak tu mungkin ada satu anak tu paling berjaya, yang paling kaya. Kalau anak tu bagi duit banyak ke mak dia. Jadi cara mak dia layan sikit. Mungkin hatinya, mungkin layanan tu tak boleh. Maksud soalan kalau anak tu yang anak yang miskin tu dengan anak yang kaya tu, anak yang miskin datang rumah buat tak tahu je. Yang bila anak yang kaya tu bagi duit, dia datang bukan main disambut. Ini yang berdosa. Sebab itulah kalau dalam bab kitab hibah dan kitab hadis, bab hibah, ada banyak dalam kitab hibah selalu dibawakan hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang, antara orang yang diazab di akhirat kelak ialah orang yang dia tidak adil di antara anak-anaknya. Sebab itulah berlaku satu kisah dia bagi pada satu anak. Nabi kata, adakah kamu nak bagi pada anak satu lagi? Tak. Kalau satu bagi pada anak satu juga. Tak boleh, dia kena sama, dia kena adil. Tetapi itu adil dari segi muamalah. Tapi dalam hati memang akan ada manusia ni begitu juga Nabi SAW. Dalam banyak hadis isteri Nabi SAW yang sebelah orang, dalam hati Nabi itu yang paling Nabi sayang adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tidak bermakna Nabi berlaku zalim. Macam setengah orang zaman sekarang ni, bila dia kahwin ramai, yang paling yang disayang itulah yang layan lebih, yang tua ni tak tengok langsung berbulan-bulan. Itu yang zalim. Itu yang dia akan akhirat kelak dia sengit badan dia nanti. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Okey. Apa ni kelebihan Aisyah radhiyallahu anha? Nabi kata ta'ala wahyu turun pada Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi dipeha Aisyah radhiyallahu anha. Yang ni tak ada orang yang ada kelebihan macam tu. Okey. Pernah sekali Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, mengadulah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah isteri Nabi juga. Mesti bila ramai-ramai itu mesti ada isu. Mesti ada isu bila ramai-ramai. Isteri Nabi ramai mesti ada isu. Jadi kita jangan ingat rumah Nabi ni semua tak ada isu. Ada. Rumah tangga Nabi ada isu. Jadi Ummu Salamah datang mengadu ke Aisyah. Nabi orang kata Aisyah ni macam ni. Nabi kata, ya Ummu Salamah, la tu'dhinani fi Aisyah. Wahai Ummu Salamah, jangan kau menyakiti aku pada Aisyah. Itu dengan menyebut tentang Aisyah. Sesungguhnya wahyu itu turun ketika aku berada di peha Aisyah. Nabi SAW dia suka baring atas peha Aisyah. Letak kepala dekat peha Aisyah. Masa Nabi SAW wafat, kepala Nabi itu dekat peha Aisyah radhiyallahu anha. Itu kedudukan yang Nabi paling suka sekali.
Dan kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, jangan kamu sakiti aku pada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, sesungguhnya wahyu turun ketika aku berada di perut Rasulullah, di perut Aisyah. Dan tidak ada wanita isteri Nabi yang wahyu turun ketika Nabi bersama di perut Aisyah. Tidak ada, seorang pun tak ada. Okay. Kelebihan seterusnya, iaitu hadis yang semua tahu, hadis Amr al-As. Okay. Hadis Amr al-As ketika dia pergi ke satu peristiwa peperangan. Amr al-As dia salat dalam keadaan dia tak mandi, dia tak mandi wajib. Dia junub, dia tak mandi wajib. Dia hanya tayamum sahaja. Terus tu dia jadi imam. Jadi kecoh lah. Okay, kecoh lah, Allahu Akbar. Dia kata, apa imam tak mandi wajib sampai kat Nabi SAW. Dia kata, betul ke Amr al-As buat macam ni? Dia kata, ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu tak berwuduk? Dia kata, bukankah kamu dah ajar kami? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau aku ambil wuduk sebab selampau sejuk waktu tu, aku akan binasa, aku akan mati. Nabi SAW ketawa. Jadi bila Nabi SAW ketawa, datang dalam hati Amr al-As ni, dia sangka bahawa Nabi ni suka sangat dekat dia. Maksudnya dia menganggap bahawa Nabi sangat cinta pada dia. Lebih pada cinta pada orang lain. Dan itu memang Nabi SAW. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW ni bila dia bersama dengan orang akan rasa dia lah yang paling disayang. Maksudnya dia dah orang yang paling Nabi sayang. Itu yang kita kena ada sikap itu. Apa berlaku macam tu? Kemudian dia pun tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai, ya Rasulullah? Dia kata, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Lah, tak kena kat dia. Amr al-As. Nak Amr al-As tanya lagi. Ya Rasulullah, kemudian siapa pula ya Rasulullah? Dari kalangan lelaki, siapa ya Rasulullah? Di kalangan lelaki. Maka Nabi kata, Abuha, bapak dia. Abu Bakar As-Siddiq. Tak kena lagi nama dia. Kemudian siapa pula ya Rasulullah? Kemudian Umar. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Uthman. Kemudian siapa Rasulullah? Kemudian Umar. Nama dia tak naik. Bila dia kata dia stop lah. Dia kata kenapa dia stop? Biar dia kata dia kekalkan perasaan dia bahawa Nabi itu paling sayang dekat dia. Dia tak nak nanti bila tanyakan nama dia yang ke-100 nanti dia rasa kecil hati pula. Dia kata biarlah kekal perasaan dia yang rasa Allah Subhanahu Nabi SAW paling sayang dekat dia. Kemudian Aisyah ni radhiyallahu anha, kelebihan lagi dia seorang sahabat yang sangat dalam ilmunya. Lepas tu kata Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi juga. Dia kata tidak ada seorang pun yang bila kami berjumpa dengannya, ma wajadna indah. Tak ada setiap kali bila kami bersama dengannya, maksudnya kami duduk tanya ilmu pada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan para sahabat akan mengambil fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Maksudnya sahabat-sahabat semua ambil fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Seterusnya pula, Aisyah radhiyallahu anha diberi kefasihan dalam berucap. Itu dia fasih. Fasih ni maksudnya apa? Lancar ucapannya dan tidak ada kesalahan tata bahasa. Dan pemilihan kata nahwu ni cukup, saraf ni cukup ilmu balaghah. Tiga-tiga tu. Perkataan yang dipilih tu cantik. Waktu kata hadis riwayat Tirmizi daripada Musa bin Talhah, dia kata ma raaitu ahadan afsah min Aisyah. Tidak aku tengok ada satu orang yang paling fasih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah juga yang seterusnya, kelebihan seterusnya, iaitu dia ni orang yang paling pandai dalam bab ilmu nasab, macam ayahnya. Abu Bakar
sahabat Nabi yang paling pandai ilmu nasab. Ilmu nasab ni ilmu nasab keturunan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sama macam ayah dia belajar. Sebab itulah bila pernah sekali bila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi, Hasan bin Thabit untuk pergi untuk pergi lawan balik orang Quraisy dalam syair. Hasan bin Thabit pandai syair. Bila orang musyrikin dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta Hasan bin Thabit, ataupun ketika orang Yahudi, ketika Ka'ab bin Ashraf dia nak cela Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf ni pandai bersyair juga. Maka Nabi minta Hasan bin Thabit buat syair. Tetapi Nabi kata apa? Sebelum buat syair, pergi jumpa Abu Bakar dengan Aisyah dulu. Sebab apa? Supaya belajar berkenaan dengan nasab. Supaya bila kamu cela balik, kamu tak tercela nasab keturunan aku. Maksudnya. Ujuhum biruhil qudus ma'ak. Tapi Nabi kata, idhab awalan ila Abu Bakar As-Siddiq liyukhallisa laka nasabi. Supaya Abu Bakar As-Siddiq ni settle dengan kau berkaitan dengan nasab aku. Maka dia pun pergi dan mereka dapat ilmu yang sangat banyak berkaitan dengan nasab keturunan. Ini ada faedah juga, itu kita ni dalam nak buat satu serangan kepada musuh kena ada berdasarkan ilmu yang sahih. Dan banyaklah riwayat daripada tabi'in yang berkenaan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, aku tak nak tengok satu wanita my syaikhah, seorang yang paling dalam ilmunya. Dan mereka semua kata Masruq, mereka semua atau para tabi'in semua berjumpa Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang ilmu faraid. Maksudnya Aisyah ni pandai matematik. Kata Atha bin Rabah, tabi'in juga, dia kata Aisyah ialah orang yang afqahun nas, orang yang paling faqih sekali dalam bab agama ni. Kata Urwah bin Zubair, ma ra'aitu a'lam fiqhin min Aisyah radhiyallahu. Aku tak tahu satu orang yang lebih alim tentang fiqh, kefahaman tentang fiqh. Mungkin Abu Hurairah lagi banyak riwayat, tapi Aisyah lebih faqih. Okay. Dan seterusnya Aisyah radhiyallahu anha ialah orang yang sangat kuat bersedekah. Okey, Aisyah sangat kuat bersedekah. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah memberinya 100,000 dinar, bukan dirham, 100,000 dinar. Allahu Akbar. Dan Aisyah disedekahkan semuanya. Belum sampai petang lagi. Dah habis dah duit itu semua. Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan kata Urwah bin Zubair, aku nampak pada baju Aisyah ada kesan tampalan pada baju. Allah. Aisyah radhiyallahu anha. 100,000 dinar disedekahkan pagi, dapat belum sampai petang dah habis. Sedangkan petang tu Urwah bin Zubair nampak pada pakaian Aisyah tu ada tampal-tampal, ada kesan tampalan pada baju Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha nak wafat, Abdullah bin Abbas datanglah ziarah dia. Banyak lagi cerita Aisyah ni, cerita ringkasan. Kalau cerita banyak ni. Aisyah radhiyallahu anha, kan kubur dia dekat Rasulullah SAW kan dekat rumah dia. Tapi ditutup dengan tirai. Setiap kali dia ziarah kubur Rasulullah, dia tak pakai tudung. Dan Abu Bakar As-Siddiq pula letak sebelah kubur Nabi. Dia buat tirai. Setiap kali bila Aisyah pergi ziarah kubur Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW, dia tak pakai hijab. Bila Umar radhiyallahu anhu letak dia masuk ke kubur kawasan tersebut, dia pakai hijab. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu anha, dia pakai hijab. Orang tanya kenapa, dia kata kerana orang tak tanya, disebut riwayat tu kata sesungguhnya dia buat tu kerana dua. Satu, kerana nak jaga aurat walaupun dah meninggal aurat. Yang kedua, kerana hormatnya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana hormatnya dia kepada Umar Al-Khattab kan. Dalam kubur pun hormatnya Aisyah radhiyallahu anha
Pada Umar Khattab sampai nak masuk kawasan kubur ni pun dia pakai hijab. Dan ketika nak wafat, dan sama cerita nak wafat tadi lah, Abdullah bin Abbas datanglah jarah dia ketika dah Rasulullah. Bukan disebutlah kelebihan dia. Bukan dia sekian. Kemudian apa dia? Dia pujilah. Ini kelebihan Aisyah, dia puji satu kelebihan Aisyah. Apa Aisyah radhiyallahu anha kata, da'ni minki. Tinggalkanlah apa yang kamu ucapkan. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Inni lawaditu an akuna nasyan mansiya. Sesungguhnya aku lebih suka aku ni dilupakan oleh manusia. Maksudnya aku tak suka orang sebut-sebut kebaikan. So apa dia takut? Dia bukan seperti apa yang manusia sangka. Dia ambil ayat siapa tu? Ayat Maryam kan? Dia kata, aku dalam surah Maryam tu, kuntu nasyan mansiya. Ketika dia mengandung tu, dia kata, aku harap aku mati dan aku tak disebut, aku dilupakan orang ramai. Maka Aisyah kata, aku harap bila aku wafat ni, orang lupa aku dah. Nampak tak? Dia kata, inilah waditu an aku dan nasyan mansiya. Nampak tak Allah? Aisyah ni takwa dia sampai dia wafat. Manusia ni, ketika nak mati pun dia masih lagi nak fikirkan orang nak puji dia ke tidak. Supaya bila aku mati nanti orang boleh puji aku, orang boleh ingat aku, orang boleh apa aku. Nampak tak? Lepas tu Nabi kata hadis sahih, ya Rasulullah, orang tu dia pergi berjihad kerana asabiyah, kerana nak pertahankan kaumnya. Ada orang pula dia berjihad sebab nak ambil harta. Ada pula nak kerana keberanian, supaya dia terkenal sebagai orang yang berani. Mana satu yang berjihad fisabilillah, kata Nabi SAW, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya, takuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fisabilillah. Orang yang jalan Allah Ta'ala tu ialah orang yang berperang untuk menaikkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak terkenal. Itu dia kena orang yang awal-awal sekali masuk dalam neraka kan. Salah seorang ni apa? Orang yang dia berperang. Bila Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu pergi berperang? Dia kata, kerana aku nak menaikkan kalimah Allah. Allah Ta'ala kata, kamu dusta. Kamu kan berperang sebab kamu nak naikkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu perang supaya kamu nak terkenal sebagai seorang yang jari, sebagai seorang pahlawan. Nak terkenal sebagai pahlawan. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha telah buktikan benda ni. Telah mengamalkan hadis dengan dia menjauhi sifat tersebut. Bila Ibnu Abbas puji dia kau sekian, maka Aisyah kata, da'ni anka min hadha. Tinggalkan kau apa benda kamu ucapkan ni. Walladhi nafsi biyadihi, jiwaku aku nak jumpa Allah. Inni lawaditu an akuna nasyan mansiya. Aku harap aku dilupakan oleh sekian manusia. Sebab apa? Supaya dia hanya ikhlas amal dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kata firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Sebab Aisyah dia pernah tanya kat Nabi SAW berkaitan dengan tafsir ayat ni. Dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang salih, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang apa yang mereka telah lakukan dalam keadaan hati mereka rasa takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, adakah perbuatan-perbuatan itu ialah perbuatan dosa lalu mereka rasa takut, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukan. Kalau orang buat dosa itu yang patut rasa takut. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ni, pujian Allah Ta'ala ini adalah kepada orang yang buat salih, buat amal salih, dia sembahyang, tahajud, dia baca Quran, dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, dia berzikir, dan tapi dia wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka masih lagi segentar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan takut Allah Ta'ala tak terima amalan. Aisyah sebegitu kata Allah. Dan sikap ini diwarisi oleh banyak ulama yang datang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Aku lebih suka kalau apa yang aku ajar ni, ilmu aku ni, bila dah tersebar nanti, orang tak kata ini ilmu Syafi'i. Biar orang tak tahu pun tak apa. Biar orang tak tahu pun tak apa. Biar orang tak nisbah kepada Imam Syafi'i pun tak apa. Dan doa Imam Syafi'i ini makbul tak makbul. Bila kita sebut berkata Imam Nawawi, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata Ar-Rafi'i, berkata Al-Juwayni, kita sebut nama-nama imam-imam Syafi'i yang besar-besar yang lain. Tapi hampir-hampir kita tak sebut kata Imam Syafi'i. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan keikhlasan bekal sampai hari ini, ilmunya dibaca begitu ke Aisyah.
Aisyah radhiyallahu anha betapa banyak hadis Aisyah sampai kepada kita tentang Allah. Tak ada Aisyah radhiyallahu anha selepas Allah Taala, maka betapa banyak hadis yang tak sampai. Dan banyaknya hadis-hadis yang jadi pokok dalam Islam. Macam kita sedang baca sekarang. Hadis berkenaan dengan azab kubur, hadis berkenaan dengan man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang melakukan perbuatan yang bid'ah, wa raddun. Hadis itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sampai kat kita. Maka wajiblah ke atas kita untuk memuji dan berdoa bagi Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita menentang sesiapa sahaja yang menjatuhkan maruah Aisyah. Seperti Syiah al-Khabith al-La'in. Syiah yang celaka lagi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang dilaknat oleh Allah Taala, iaitu dengan menjadikan agamanya dengan mencela Aisyah radhiyallahu anha. Pada dalam Allah, siapa yang konon-kononnya yang hak asasi manusia ni kononnya nak benarkan Syiah diamalkan di Malaysia, ini khabith. Ini orang paling binasa sekali, paling celaka sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala musnahkan dia. Sebab apa? Sebab mereka membenarkan orang mencela ibu kita yang kita paling sayang, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha wafat tahun 56 Hijriah, ada yang kata 57 Hijriah, ada yang kata 58 Hijriah, dan Aisyah wafat pada malam 17 Ramadan. Allahu Akbar. Meninggalnya pun pada hari yang sangat mulia, pada malam 17 Ramadan, Lailata 17 min Ramadan. Dan Abu Hurairah telah mensolatkannya di Baqi'. Di Baqi'. Ulama khilaf, siapakah isteri yang lebih Nabi SAW sayang? Adakah Khadijah ataupun Aisyah? Mana lagi afdal? Ulama khilaf, siapa lagi afdal? Khadijah atau Aisyah? Apa jawapan? Agak-agak. Sebagian ulama dia kata Aisyah lagi afdal, berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Sebagian kata Khadijah lagi afdal, sebab Aisyah pernah jealous dengan Nabi apabila Nabi selalu sebut Khadijah. Sebagai ulama dia gabungkan. Dia gabungkan macam mana? Dia kata Khadijatu afdalu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini si ulama Syafi'i digabungkan. Dia digabungkan. Dia kata apa? Khadijah paling afdal ketika Nabi SAW masih hidup. Dan Aisyah radhiyallahu anha ialah yang paling afdal lepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam tu. Masa Nabi hidup lagi, wanita paling afdal Khadijah. Lepas Nabi SAW dah wafat, wanita yang paling afdal ialah Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi inilah Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia telah bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka at-tayammun. At-tayammun, mana tayammun? Iaitu memulakan dari yang kanan. Bahasa Arab, at-tayammun dibawa 3 maksud. Satu, maksudnya memulakan kanan daripada yang kiri. Itu maksud tayammun. Maksud kedua, tayammun dalam bahasa Arab adalah mengambil al-yumn, iaitu keberkatan. Sebab tu kita baca doa bila kita nampak bulan kan, anak bulan baru apa dia? Allahumma ahillahu alaina Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Sekarang kata bil yumni wal iman. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah masuknya bulan ini dalam keadaan penuh barakah dan penuh keimanan. Okay. Bil yumni wal iman was salamati wal islam, dan kesejahteraan dan keislaman. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dengan apa yang Allah Ta'ala redha dan apa yang Allah Ta'ala cintai. Maksudnya masuk bulan yang baru ni, kita masuk dalam keadaan kita ni selamat, aman,
penuh dengan barakah dan penuh dengan keimanan. Dapat tu masuk bulan baru. Okey. Itu doa bila masuk bulan baru. Amalkan tak? Tak amal. Okey. Jadi kita kena amalkan tuan-tuan rahmatullah. Kita amalkan. Kita cuba. Orang sunnah dulu yang kena buat. Orang sunnah dulu yang mengaji sunnah dulu yang kena amalkan sebelum orang lain. Jadi kita baca Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Okey. Wa rabbuna wa rabbukallah. Okey. Dan Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Okey. Yang ketiga maksud at-tayammun iaitu menjadi orang Yaman. Okey. Okey, at-tayammun juga maksudnya menjadi orang Yaman. Maksudnya dah macam orang Yaman dah, tayammana syai'an fa syai'an. Jadi macam orang Yaman sikit demi sedikit. Okey, itu maksud tayammun. Maka Nabi suka mulakan dari yang kanan daripada yang kiri. Yang kedua, pada masa at-tana'ul. At-tana'ul maksudnya perbuatan memakai kasut. Perbuatan memakai kasut. Dan dalam sunnahnya pakai kasut, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan lain-lain, Tirmizi, Nabi kata pakailah kasut dengan kaki kanan dan bukalah hanya dengan kaki kiri. Okey, bila kamu nak pakai falyabda'u bil yumna. Bila kamu nak bukakannya falyabda'u bil yusra, maka mulakan dengan kaki kiri. Apa lagi sunnah pakai kasut? Nama kasut lagi Nabi kata jangan pakai kasut sebelah. Sama ada kamu buka kasut semuanya atau kamu pakai dua kasut. Jangan sebelah pakai kasut, sebelah tak pakai kasut. Jadi katakanlah kita punya selipar hilang. Jangan pakai sebelah dia. Sebelah yang hilang tu pun kita cabut juga, kita pegang. Biar dua-dua tak pakai kasut. Kita nak pergi kat kereta, katalah selipar kita hilang kat masjid. Jangan pula sauk selipar orang lain. Nanti jadi chain reaction nanti. Chain reaction. Selipar dia dah hilang. Dia ambil selipar orang lain, orang tu punya selipar hilang. Lepas tu dia pakai selipar orang lain, jadi chain reaction. Yang kesian last sekali nanti. Untuk siap selipar. Barakallahu fiik. Jadi dia tak sah. Tapi jadi on the way dia nak pergi ke kereta. Jangan dia pakai selipar sebelah dengan sebelah tangan. Dia tu dia buka kasut kedua, kemudian dia. Satu lagi ialah bila antara sunnah pakai selipar adalah biar selipar tu sama. Sama. Jangan sebelah lain. Itu antara sunnahnya bila kita pakai kasut ataupun selipar. Okey. Dan kita mulakan dengan kaki kanan disebut tadi dah. Wat tarajjul, dan menyikat. Sikat rambut. Okey. Okey. Kemudian wafatuhur, dan juga dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan dalam proses bersuci. Nampak? At-tuhur. Nampak bahasa Arab dia? Wafi tuhuri. Bila kita tengok bahasa Arab, ta tu baris depan tuhur, ta dengan baris depan tu maksudnya perbuatan bersuci. Kalau kita sebut tahur, ta dengan baris atas, maksudnya air yang digunakan, alat yang digunakan untuk bersuci. Sekali lagi saya ulang. Bila kita sebut tuhur, ialah proses bersuci. Proses menyucikan. So ada berwuduk ke, mandi ke, membasuh ke, tuhur. Kalau ta dengan balik atas, tahur, maksudnya dia alat untuk bersuci. Air, tanah, apa lagi? Air, tanah, batu, dan seumpama dengan itu tahur. Jadi Nabi dalam proses bersuci, dalam proses menyucikan badan, Nabi akan mulakan dengan. Okey. Yang poin yang keenam tadilah saya sebut. Makna tayammun fil na'al, maksud pakai kasut dengan kaki kanan itu al-bida'a birrijli al-yumna, itu mulakan dengan kaki kanan. Bi khilafin naz'i, berbeza dengan bila kita cabut, fa innahu yunza'u al-yusra awalan, kita cabut yang kiri dahulu baru sebelah yang kanan. Wa makna tarajjul, maksud siapa dengan kanan pula, iaitu al-bida'ah bisyiqqil ayman. Maksud kanan tu ialah kita mulakan sikat sebelah kanan ni. Minal usi. Fi tasrihihi wa duhnihi. Sama ada ketika kita sikat dia atau ketika kita sapu minyak, kita mula dengan kanan. Jadi masya-Allah, Islam ni agama yang banyak bagi kita pahala. Semua perkara boleh ada pahala. Sapu minyakkan rambut pun Allahu Akbar. Kalau ikut sunnah dapat pahala.
Jadi dia sapu sebelah kanan. Katakan dia pakai minyak rambut, dia sapu sebelah kanan dulu. Tak pahala. Wafit tuhur pula, dalam bersuci pula, dia mulakan dari sebelah kanan lah. Seperti membasuh, ambil wuduk dan mandi wajib. Tetapi kita kena faham, adakah semua benda kena mulakan dengan tangan kanan? Yang ni ulama mazhab Syafi'i, kata Imam Ibn Mulakin, dia kata, anna kulla ma kana fi babi takrimi wa zinati kana bil yamin wa ma kana bi khilafi fa bil yasar. Dia kata, kita mulakan dengan yang kanan ini, kaedah dia dalam mazhab Syafi'i adalah dalam bab at-takrim, bab memuliakan dan juga bab perhiasan. Bab mencantikkan, memuliakan orang, maka kita bagi kanan. Kita bagi tangan kanan. Sebab itulah kita, kalau kita orang Melayu kita, itu yang bagus dia. Bila dia bagi tangan kanan. Bila dia bagi tangan kiri, sebab tangan kanan dia kotor, minta maaf dia, bagi tangan kiri, cantik. Itu betul bahasa Melayu, orang Melayu yang berdasarkan agama. Perbuatan orang Melayu yang berdasarkan agama. Okey? Betul, babit dia apa? Pada bab biasa. Ada pun yang berlawanan dengan perkara tersebut, maka dengan tangan kiri. Benda yang tak elok semua dengan tangan kiri. Baik. Jadi lusuh thawbi, contohnya pakai pakaian, pakai seluar, pakai kasut, masuk masjid, siwak, pakai kasut, potong kuku, memakai celak, mencukur misai, menyikat rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur kepala. Okay. Memberi salam dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, membasuh anggota-anggota ketika berwuduk, wal khuruj minal khala, dan keluar daripada toilet, makan, minum, bersalam, musafahah, shake hand, bersalam, berjabat tangan. Okey, kita perkataan yang lebih baik. Buat bersalam tu kita boleh kata Assalamualaikum. Berjabat tangan, al-musafahah. Istilamul hajar, kita angkat tangan, kita hajar aswad kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Angkat tangan kanan, bukan tangan kiri. Allahu akbar. Wa ghairu dhalika mimma fi ma'nahu kal ittija'. Begitu juga dengan berbaring sebelah kanan. Jadi cantik tak? Yang saya sebut tadi lah. Saya ulang sekali. Pakai baju, pakai seluar. Maksudnya kalau kita pakai baju, masuk tangan kanan dulu. Wasirwal, pakai seluar, masuk tangan kaki kanan dulu. Wal khuf, pakai kasut, masuk masjid. Bersiwak. Kita siwak sebelah kanan. Gosok gigi pun ada sunnah Nabi juga. Sebelah kanan dulu. Kita depan dulu kan. Gigi kat depan dulu. Tak. Depan ni kita mula kanan dulu. Lepas tu kita tengok guru-guru kami dulu. Yang syekh-syekh kami dulu. Syekh Aiman apa semua. Bila dia siwak, dia akan terus kanan dia. Kita tak macam ni dulu. Last kali baru dia depan. Dan siwak sunnah macam ni. Siwak macam ni Sunnah, nanti pada bab siwak ni kita akan belajar. Siwak ni sunnahnya ialah dia ke kiri ke kanan. Lidah, basuh lidah baru tegak. Siwak sunnah dia macam ni. Cuma kalau nak macam ni tak salah lah ketika siwak. Tapi macam ni. Okay? Wallahu a'lam. Itu cerita dekat siwak tadi. Okey. Wa tarjil qasus syari', cukur misai. Cukur misai. Janggut tak sebut, janggut haram cukur. Sikat rambut dan seumpamanya. Wa min asani, dan kaedah kedua pula, dukhulul khala' wal amakin al mustaqdarah wal khuruj min al masjid wal manzil wal imtikhad wal istinja' wa khal'u thawb wa sarawil wal khuf wa shibh dhalik wa dhaka kulluhu li karamati al yamin wa syarfiha. Begitu bila kita keluar daripada toilet ataupun di tempat-tempat yang kotor atau keluar daripada masjid, daripada tempat yang lebih keluar daripada masjid kan, masuk toilet, masuk tempat yang kotor, keluar daripada masjid, okey, keluar daripada rumah. Ini ulama Syafi'i kata, keluar daripada rumah, okey, wal intikhad, meludah, okey, meludah, wal istinja, tangan kiri juga, meludah sebelah kiri dulu kalau tak ada orang. Ludah sebelah kiri dulu kalau tidak ada orang. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu nak ludah ketika dalam solat, ludahlah ke kiri kamu. Okey, kalau tak boleh ludah sebelah kiri orang, maka ludahlah di bawah kaki kamu, kemudian tanamkanlah dia. Okey, itu kalau sebab dalam masjid yang lantai dia tanah. Okey.
Dan juga tadilah buka seluar, wa khal'u thawb, buka kasut, buka seluar, buka baju dan seumpama dengannya, maka kita mulakan dengan kiri. Sebab apa? Kerana kemuliaan tangan kanan. Jadi kat sini Imam Ibn Mulakin sebut keluar daripada rumah, wal manzil. Maksudnya kalau masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata Ibn Battal daripada Atha, daripada Ibn Umar, khairul masjid al-muqam thumma mayamin al-masjid. Kata Ibn Umar, sebaik-baik tempat dalam masjid untuk didirikan solat ialah di sebelah kanan. Begitu juga diriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada Ibn Musayyib, mereka solat di sebelah kanan. Ibrahim yu'jibu yakuna an yamin imam. Ibrahim An-Nakhai, dia suka kalau solat sebelah kanan. Begitu juga dengan Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin. Okey. Kemudian Ibn Munzir kata, wa ajma'u ala an la i'adata ala man bada'a bi yasarihi fil wudu' qabla yaminih. Ulama semua telah sepakat bahawa sesiapa yang dah berwuduk dengan tangan kiri dulu sebelum tangan kanan, maka itu tidak membatalkan wuduknya. Maka tak perlu dia kena ulang balik wuduknya. Okey, maksudnya benda tu sunat lah. Sepakat bahawa benda tu sunat. Warawina atau warwina an Ali wa Ibn Mas'ud, dan telah kami riwayatkan daripada Ali dan Ibn Mas'ud. Dia kata dia tak kisah mana-mana mula pun boleh, kanan atau kiri. Sebab apa? Sebab benda tu sunat. Okey. Yalah, dia sunnah Nabi. Kita buat itu yang kanan. Tapi kalau orang tertinggal, itu tujuan belajar sunat dengan wajib. Sebab ada setengah orang, bila kita sebut macam dia kata, Ustaz, tak patut Ustaz kata ini sunnah tau. Mana Ustaz boleh Ustaz kata ni sunat je apa? Bukan saya kata sunat je maksudnya suruh tinggalkan. Kenapa ulama-ulama kita dibezakan ini sunat, ini wajib, dah berbuih mulut dah banyak kali kita cakap. Tujuan ni ialah supaya kalau tertinggal, dia kena ulang balik tak solat. Ni bila Ustaz Ali duk kata merapatkan saf ni bukannya wajib, dia sunat. Maka adalah orang yang tak mengaji ni tapi yang mulutnya suka bercakap dalam Facebook. Ya, Ustaz ni kata ini sunnah, tak patut Ustaz kata ini sunat je. Tak ada siapa pun menafikan bahawa dia sunnah Nabi SAW. Bahkan kita galakkan orang buat macam tu. Tetapi untuk nak kata dia wajib, tak patut. Ulama dah asingkan sebab apa? Supaya kalau tertinggal, maka dia tidak perlu nak ulang salat. Itu tujuannya. Dan ini sebetulnya dalam masalah wuduk, dalam masalah seterusnya. Masuk ini. Baik. Okey. Sebab itulah kata kat sini, itulah ijma' di kalangan para ulama. Wa fihi raddun ala syiah. Rupanya wajib ke sebelah kanan ni apa? Syiah. Raddun ala syiah fa innahum qalu bi wujubi taqdimil yamin wala ibrata bi khilafihim. Jadi bila Mulakin bahawa yang mewajibkan sebelah kanan ni syiah. Kerana mereka yang kata sebegitu. Wallahu a'lam. Jadi Mulakin kata begitu. Kita Ibn Mulakin Syafi'i rahimahullah ta'ala. وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به وهو عجيب. Seorang Syiah, ulama mereka kata, Imam Syafi'i kata dalam qaul qadim, pendapat yang lama bahawa Imam Syafi'i mewajibkan sebelah kanan. Kata Imam Ibn Mulakin, hada syai'in la ya'rifuhu ashabuna. Pendapat ni tak pernah ulama-ulama kami mengenalnya. Berkata Imam Rafi'i mengingkarinya. Imam Nawawi fa innahu halafaha min ar-rawdah wa ma qassara fi dhalik wa kana sawahmu fi hadha an-naql annahu ra'a an Syafi'i yaqul bi wujub at-tartib fi a'dha' al-wudu'. Dan Syafi'i Imam Nawawi pun dia tukar bila dia tersilap. Dia kata dia mewajibkan kanan dulu. Sebab apa dia tersilap? Dia ingatkan tertib tu maksudnya tertib kanan dulu. Tak, tertib ialah susunan anggota wuduk tadi. Naam.
Sebab apa tuan-tuan rahmatullah? Sebab dalam Al-Quran disebut kan kaki, okey. Sebab apa kita kata tak ada masalah kalau dia mulakan kiri dengan kanan. Sebab nas Al-Quran disebut basuhlah tangan, kedua tangan kamu dan kedua kaki kamu. Basuh kedua tangan kamu dan kedua kaki kamu. Quran tak bezakan kanan dengan kiri. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila disebut yang wajib ialah berdasarkan apa dalam ayat Quran. Apa yang selain daripada ayat Quran tu dia sunat. Hanya kaedah mazhab Syafi'i dalam masalah wuduk. Okey. Tapi dengar ni pula. Ulama mazhab Syafi'i kata dalam Al-Imam Syafi'i kata nassal Asy-Syafi'i fil dalam kitab Al bahawa makruh kalau kita mulakan daripada kiri. Makruh. Waqad sahha annahu idza tawadda'tum fabda'u bi yaminikum, sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban bahawa Nabi SAW kata bila kamu berwuduk maka mulakanlah dengan kanan. Okey, mulakanlah dengan kanan. Dan hadis telah disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kata Ibnu Daqiq Al-Aidi memang dia berhak untuk disahihkan hadis tersebut. Okey. Nampak zahir hadis tadi nampak macam wajib, tetapi ijma' telah mengatakan bahawa dia hukumnya adalah sunat. Okey. Cuma dalam kaedah kita dalam bab ni, satu kaedah yang kita kena faham betul-betul. Sesiapa yang meninggalkan sunnah dengan niat sengaja nak lawan Nabi SAW, maka dia kafir juga tuan-tuan rumah. Okay? Siapa yang meninggalkan sunnah Nabi dengan sengaja niat untuk nak lawan Nabi, kata aku tak nak ikut Nabi dalam bab ni, kafir. Yang makruh ni ialah orang yang dia tinggal sebab malas. Dia tahu dia sunnah tapi dia malas. Ini dia tak. Tapi kalau dia tinggalkan memang sengaja nak lawan Nabi, kafir dia. Walaupun dalam perkara yang macam ni. Dan yang kedua, kalaulah dia selalu meninggalkan, sengaja selalu meninggalkannya, maka dia di keadilannya, dia termasuk orang yang fasik. Dengan ni pula. Kalau sengaja selalu, dengan selalu meninggalkannya dengan sengaja. Selalu meninggalkannya dengan sengaja. Sengaja memang pakai setiap kali wuduk kiri, setiap kali wuduk kiri, setiap kali wuduk kiri. Dia tahu tu sunnah Nabi SAW. Dia iktiraf sunnah Nabi SAW. Dia tak ada niat nak kata nak lawan Nabi, tapi dia malas dia. Syaitan dia kuat sangat dalam diri dia, apa hal dah. Wallahu a'lam. Dia sengaja selalu buat, maka jadi fasik walaupun dia ada perkara yang sah. Jadi fasiqun. Berdasarkan qaul Imam Ahmad dan juga Syafi'iyah rahimahullah taala. Dan para ulama pun detailkanlah, ada benda yang digalakkan kita mulakan dengan yang kanan, ada pula yang digalakkan dengan tangan kiri. Okey, faedah qassama ba'dhum ma yustahabbu fi tayammum wa ma la yustahabbu, kepada 5 bahagian. Yang pertama, apa yang digalakkan dengan kanan sahaja. Yang kedua, apa yang digalakkan mulakan dengan kiri sahaja. Yang ni yang sebut tadi lah. Yang sebelum tadi, yang tadi lah, bagi perkara yang baik kanan, kiri saja. Ada yang ikhtalafa fihi, yang ulama khilaf. Sama ada apa tu? Nak mula kanan atau kiri. Okey, seperti beludah tadi tu. Wa tanakhum, buang kahak. Wa masul qada. Okey, dan juga sapu atas al-adrah. Okey. Tapi kata Imam Mulakin dalam bab meludah tadi ni, walaupun ada khilaf, yang lebih sahih, lebih tepat ialah sebelah mulakan dengan kiri juga. Yang keempat, yang ini boleh pilih nak tangan kanan ke tangan kiri. Yang ada pilihan nak tangan kanan atau kiri. Apa isu tadi? Seperti saddul fami inda tasawuf. Seperti nak tutup mulut ketika muak. Muak, nak pakai tangan kanan ke nak pakai tangan kiri. Maka barakallahu fikum, yang ni kata Imam Ibn Mulaqin, dia ada khiyar, tak kisah mana satu.
Cuma ada cantik dalam mazhab Syafi'i. Allah, detailnya mazhab Syafi'i. Masya-Allah. Okey. Kalau dengan tangan kanan kita boleh tutup, kita digalakkan tutup, boleh tutup dengan perut tapak tangan atau belakang. Kita muat kan? Oh, ataupun tetapi tangan kiri kita galak dengan belakang. Yang ni tak digalakkan. Dengan belakang sahaja. Kenapa agak-agak? Saya rasa logik tuan-tuan boleh dapat tangkap. Sebab apa? Sebab kita istinjak dalam tangan kiri. Kita istinjak dalam tangan kiri. Jadi tangan kiri kita pegang ni kan. Jadi cuba macam ni. Kalau kita tak istinjak dengan basuh dengan dalam belakang, kita basuh dengan depan. Jadi kita buat macam ni. Cantik yang kami Islam ni. Masya Allah. Cantik ni para ulama kita cadangan mereka. Disukai. Okey. Okey, yang kelima pula yang suka dibuat dua-dua sekali. Okey. Annahu akala kisa birutabin. Hadha biyadihi wa hadha biyadihi. Hadha mustanna fil akli bishimal. Ini kata Imam Mulaqin. Dia kata ada satu perkara yang boleh kita gabungkan dua-dua sekali. Akala kulli harin bibaridin kama ja'a. Kata Imam ulama Syafi'iyah kata, iaitu apabila kita menggabungkan makanan sesuatu yang panas dengan yang sejuk. Contohnya, satu benda panas sebelah kanan, benda sejuk sebelah kiri. Jadi kita makan, sebab apa? Nak dapat panas dengan sejuk sekali. Seperti perbuatan Nabi SAW, Nabi makan kisah, Nabi makan tembikai, bukan, timun, kisah timun dengan rutab. Rutab ni kurma. Kurma sifat dia panas, timun sifat dia sejuk. Nabi makan. Dan hadis sebut, akala kisah birutab fahada biyadihi wa hadha biyadihi. Yang ni saja pengecualian yang boleh makan tangan kiri. Kat sini dalam bab ni saja dikecualikan boleh makan tangan kiri. Jadi seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Mulaqin. Allahu alam, berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan. Dan hadis tu diriwayat dalam Bukhari dan juga dalam Muslim dalam bab akala al-kisah birutab. Dan juga riwayat Tirmizi dan juga dalam Syama'il, dan hadis banyak dalam bab ni. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey. Yang ketujuh, isu yang ketujuh, iaitu apa saja termasuk dalam umum hadis ni. Ada masa lagi ke? 1 minit lagi. Apa perkara-perkara dalam hadis ni kan? Dan segala kondisinya, wa fi sya'nihi kullihi, dan segala urusannya. Dekat sinilah para ulama kata. Salam Ustaz. Minta maaf. Tadi yang pegang belah kanan yang sejuk ke yang panas? Dia tak sebut. Tak sebut. Tak sebut. Okey. Terima kasih. Barakallahu fiik. Okey. Ataupun saya tak tahu. Mungkin boleh kaji lagi atau tak sampai pada saya, wallahu alam. Tapi setakat bacaan saya yang terhad ini, dia tak sebutkanlah rutab tangan kanan dan kisah tangan kiri. Tapi wahada biyadihi wahada biyadihi. Satu tangan lagi, satu lagi tangan satu lagi. Okey. Okey. Kalau ikut susunan tadi, Nabi sebut timun dulu baru kurma. Jadi seolah-olahnya macam timun kanan, kurma kiri. Wallahu a'lam. Kemudian dalam masalah ni, dalam segala urusannya, dalam bab memberi, mengambil dan memberi. Okey. Kama qadimna. Jadi bab mengambil dan memberi. Ambil tangan kanan, beri tangan kanan. Itu masuk juga dalam dan segala kondisi, segala urusan seperti dalam hadis ni. Okey. Cuma dalam masalah siwak, mazhab Syafi'i kata siwak pun tangan kanan juga. Berbeza dengan mazhab Ahmad. Ahmad digalakkan ke tangan kiri. Itu kalau kita baca syarah-syarah ulama mazhab Ahmad, dalam masalah ini sunat kiri. Bil yasar, dengan tangan kiri. Kerana di sisi mazhab Ahmad, dia termasuk dalam bab menghilangkan kotoran. Maksudnya macam istinja lah. Jadi bagi mereka,
siwak juga dengan tangan kiri. Allahu Akbar. Begitu juga dengan Imam Qurtubi. Saya ingat lagi sekali, Ustaz Ali mengajar Sahih Muslim kan, ada kelas Sahih Muslim Ustaz Ali baca daripada itu. Sebab Imam Qurtubi memakruhkan siwak dengan tangan kiri. Jadi dan juga siwak depan orang ramai. Sebab itulah dalam mazhab Maliki tak digalakkan siwak depan orang ramai. Sebab dia kata siwak ni termasuk dalam bab menghilangkan kotoran. Jadi kita tak hilangkan kotoran depan orang. Okey. Tapi itu cerita lain, itu bab siwak nanti. Tapi poin ni tangan kiri. Ada mazhab Syafi'iyah tu tak. Siwak dalam bab ibadah. Siwak ni dia ibadah mahdhah. Dia ibadah. Walaupun dia dalam bentuk adat tapi dia ibadah. Tapi dimulakan dengan tangan kanan. Dan dibantah kata Imam Mulakin hadis riwayat Abu Daud. Okey. Iaitu Nabi SAW dia siwak dengan tangan kanannya. Lepas tu kata At-Tirmidhi Al-Hakim At-Tirmidhi, bukan Imam At-Tirmidhi Al-Hakim, berbeza. Dia kata al-istiyaq bil lisan illa min illatin min fi'l syaitan. Dia kata At-Tirmidhi Al-Hakim kata siapa bersiwak dengan tangan kiri tanpa ada sebab maka dia macam perbuatan syaitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i dia kata kerana siwak ni ta'abbud, dia ibadah. Dia bukan dalam masalah membuang kotoran. Hatta kalau gigi kita tak ada kotoran sekalipun, tapi kita nak solat, kita ambil wuduk dan kita siwak. Tak pahala, tak pahala. Pada kata huwa min babi takrim, yang dalam bab memuliakan. Fa yuf'al bil yamin kal akli wasyurb. Kan dia dalam masalah bab memuliakan, maka dimulakan dengan kanan dan kiri. So ulama kata tak, kita kena tengok dulu. Kalau lah dalam bab kerana mulut dah berbau atau mulut dah kotor, maka kita tangan kiri. Dia kata dalam bab kotoran. Adapun kalau mulut tu dah bersih, kita tangan kanan. Masya-Allah. Maka kata Ibnu Mulakin kata itlaqur riwayat salifah allati qadimna taruddu hal tafsir. Kata riwayat yang kita bawakan sebelum ni ada Abu Daud mengatakan bahawa Nabi siwak dengan tangan kanan itu telah menolak semua pendapat tersebut. Dan juga digalakkan tadi sebutlah kita mulakan sebahagian yang berangan kanan ketika kita siwak. Dan fi sya'nihi kulli. Hadis juga dari bahawa bila kita pakai cincin digalakkan tangan kanan. Dan ini sahih di sisi mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat yang lebih sahih, lebih asah. Okey. Tapi sah juga dari Nabi SAW bahawa Nabi memakai cincin di sebelah tangan kiri. Tapi dari segi afdal lah, mana lebih afdal? Tangan kanan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dalam bab ni juga, dalam bab beri makan, dalam bab beri minum. Sebab kata hadis dia kata bila kita bagi minum, kita mulakan dengan orang kanan dulu. Walaupun orang yang lebih kiri lebih afdal. Katakanlah sebelah kiri kita syekh, sebelah kanan kita orang biasa. Tapi sebabkan dia duduk sebelah kanan, maka digalakkan bagi yang kanan dulu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata lamma syariba wa an yasarihi as-siddiq. Satu hari Nabi SAW tengah minum. Nabi tengah minum, dia air lah. Air tu di-share dengan orang ramai, satu bekas. Itu dah bawa para sahabat dia tak geli. Share satu bekas untuk minum ramai-ramai. Okey. Zaman sekarang kita geli kan. Dengan kawan-kawan kita pun geli. Dengan adik-beradik pun geli. Dengan suami pun geli juga. Itu lagi teruk lah. Itu boleh teruk lah. Dengan suami pun geli. Dah minum, bekas suami tu geli dekat bekas mulut suami tu. Allahu Akbar. Ini paling teruk lah tu. Okey. Nabi lu gigit buah Aisyah, cari kat tempat Aisyah gigit, Nabi cari tempat mana Aisyah gigit tu, digigit tempat yang sama. Romantiknya. Nabi SAW, susu. Apple lah, susu. Aisyah minum kat bekas tu, Nabi cari kat tempat mana mulut Aisyah kena, itu Nabi minum. Okey. Jadi, Nabi SAW dia minum air, sebelah kiri ni As-Siddiq, sebelah kiri ni orang Arab Badui. Lepas Nabi minum, Nabi pas kat sebelah kanan dulu. Sedangkan sebelah kiri ni Abu Bakar As-Siddiq yang paling afdal sekali. Okey. Bila juga dengan dalam saf yang afdal sebelah kanan. Mana dainahu min janib turil aiman. Lepas tu kita tengok dalam masjid, kenapa? Nampak tak? Khatib punya mimbar tu sebelah kanan. Kan? Kita tak boleh buat sebelah kiri mimbar. Tak, kerana kita mengambil umum tadi. Dia ambil sebelah kanan, walaupun dia bila menghadap kita, dia sebelah kiri lah kan. Tapi
Yang penting ke arah kiblat, sebelah kanan kiblat. Nampak? Sebab tu kenapa mimbar sebelah kanan. Sebab apa? Kerana meraihkan isu memulakan yang kanan tu. Kalau niat dia betul kerana Allah Ta'ala, kerana ikut sunnah Nabi SAW, maka dapatlah pahala. Maka selesailah hadis mulakan dengan yang kanan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah selesailah hadis yang ke-9. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-10 tadi. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.